jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Rabbil alamin wassalatu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa lagi pada malam ni, dan dengan rahmat Allah diizinkan kita untuk duduk dalam majlis yang baik. Moga-moga kita dapat faham segala ilmu yang wajib kita pelajari dan diberi kita kekuatan untuk amal, untuk apa benda yang kita faham. Jadi amalan ni memang apa pun ulama kata dia mestilah berlandaskan kepada ilmu. Kalau dia tak ada berlandaskan kepada ilmu, apa yang membimbangkan amalan ni salah, dan lebih membimbangkan kita salah faham. Kita ingat kita tahu, kita ingat betul, tapi akhirnya bila belajar-belajar dia dapati amalan ni salah. Ini yang banyak berlaku sekarang lah. Lepas tu kita tak ada pilihan lain untuk kita mesti duduk dalam majlis ilmu dan belajar dengan cara yang betul. Okey, buka kitab nombor 1, Penawar Bagi Hati. Itu hari berhenti muka tak berapa. Nombor 1. Betul? Sekian, nombor 1. Muka surat nombor 1. Dan lazimkanlah olehmu. Betul? Nandu? Okey. Muka surat 91, Kitab Penawar Bagi Hati. Dan lazimkanlah olehmu. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 91, dan lazimkanlah olehmu. Okey. Dan lazimkanlah olehmu, lazimkan ni maksudnya apa? Maknanya engkau hendaklah selalu, engkau hendaklah kerap, engkau hendaklah biasakan dirimu. Itu nama dia, lazimkan olehmu. Lazimkanlah olehmu, dia kata, pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Ini ada 2 perkara ni. Nombor 1, lepas tu muka 92. Maknanya sifat marah ni kena buat 2 benda ni. Kena buat 2 perkara ni. 2 perkara ni. 1, daripada keduanya memecahkannya. Maknanya 2 perkara ni akan menghilangkan kemarahan. Ini ulama bagi ubat. Dia bagi ubat. Macam mana nak hilangkan kemarahan? Ni dia bagi ubat ni. Dan tiada aku kehendaki, ulama ni kata, maknanya dia tidak bermaksud, tu maksud tu. Tiada aku kehendaki maknanya bukan maksud aku. Tu perkataan yang lain. Dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali. Tak ada marah langsung. Hilang terus sifat marah. Ini salah lah, tak betul lah. Bukan maksud dia memecahkannya sampai tak ada marah langsung. Ini satu kesilapan lah. Jangan kita kata begitu. Nanti bini pergi kerja naik motor dengan orang, peluk belakang lelaki naik motor pergi tumpang pergi kerja, kita pun tak marah. Kita kata memecahkan marah. Itu bodoh. Itu bodoh tu nama tu. Tak marah langsung tak nak tegur. Orang bawa bini kita naik motor pergi kerja, atau kadang dia berdua dalam kereta, kita tak pernah marah si kita. Cakap tak boleh berdua dalam kereta, tak boleh, tak cakap. Kenapa? Kita kata kita dah pecahkan sifat marah. Ini silap. Maknanya rasa marah tu mesti ada.
pada setiap orang. Tapi pada tempat mana yang kena marah, tu yang penting. Bukan nak jadi orang pemarah, bukan. Tapi mesti ada sifat marah tu tetap kekal dalam hati. Dia kata bukan maksud dia membuangkan sifat marah itu, dia kata menghilangkan sama sekali. Kerana bahawasanya tiada hilang. Marah tak boleh hilang dalam hati kita. Nak hilang boleh, mati dengan Tuhan sekali, hilang lah. Bila orang tu dah mati, tak adalah marah dia. Tapi apa yang disuruh dulu masa mengaji ni, disuruh kawal. Lepas tu bukan kataannya, kalau bahasa Inggeris dia kata control your anger kan. Betul tak? Control. Kawal, bukan kata tak marah. Marah memang kena marah lah, patut kena marah. Tapi kawal lah kemarahan ni. Dulu ada budak bujang, dia tanya saya. Dia kata dia belajar silat. Dia kata dia belajar silat. Tapi dia kata bila sejak dia belajar silat, dia pernah berlanggar bahu dengan orang kat pasar malam. Tak sengaja lah, orang ramai kan, orang lelaki terlanggar bahu dia. Dia pun terlanggar bahu orang lelaki ni. Lepas tu dia toleh. Lepas tu tak sedar lah dia kata. Tak sedar. Tiba-tiba dia tengah baring, orang tengah tenang dengan dia. Dia kata, ustaz ni sebab silat ke? Tak adalah. Bukan sebab silat. Ini sebab dia pemarah. Orang lain belajar silat tak begitu pun. Lagi hebat lagi ada. Dia boleh, macam dia boleh tukar dia punya perasaan tu. Dia marah, terus dia hilang akal. Sampai dia sedar apa? Sedar dekat lantai, orang tengah tenang dengan dia. Orang tengah bagi dia air minum. Dia macam orang kata naik syekh lah, orang kata belum itulah. Lepas tu dia katalah apa roh hang jebat apa benda macam. Saya cakap betul saya bukan tak pernah tengok orang menurun ni. Dulu saya pergi rumah kawan saya atau urusan lain, saya singgah rumah dia, adalah benda saya nak bagi dia. Kawan dia pun dah meninggal lah. Lepas tu ada orang datang rumah, 3-4 orang, 3-4 pasangan datang. Saya kata ada apa rumah ni? Talil ke? Tak adalah, dia kata abang dia berubat. Ada abang dia, abang pada tuan rumah ni berubat lah. Ubat orang lah, ubat orang. Ubat. Lepas tu dia buat dekat belah sana lah. Rumah tu tak besar, tapi dia buat belah sana lah. Saya dah agak lah hati saya tahu. Kenapa? Saya dah bisa tengok. Satu, orang yang menurun ni, dia akan cakap dia baru lepas main maghrib. Saya dah agak dah. Lepas tu, masa tu memang pukul 8. First, dia akan cakap dia baru lepas main maghrib. Saya tunggu je dia menurun. Saya tengok. Ni orang yang nak berubat ni, kumpul depan dia ni. Saya tengok dia jauh lah. Saya kata ni mesti atuk ni, atuk lah. Dia kata atuk lah. Dia bahasa dia atuk lah. Saya kata dia mesti cakap lepas main maghrib. Betul tau. Dan dia menggelar diri dia roh hantuah. Ni saya dari pengalaman saya tengok ni. Bukan roh hantuah aja, roh siapa-siapa lah. Mesti kalau malam dia datang, dia kata dia mesti cakap dia lepas solat. Kenapa? Orang solat kan orang baik. Yang kita bimbang macam mana dia nak kenal roh ni roh hantuah? Tu yang kita tahu, betul ke roh hantuah? Kadang-kadang dia kata ni roh, saya ni roh apa? Apa? Para wali tu apa? Syekh Kadir Jalani. Senang ke nak kenal Syekh Kadir Jalani? Para waliullah tu. Ustaz dia pun tak kenal. Betul? Ustaz mengajar dia pun tak kenal. Dia boleh kenal kita masuk tu. Macam-macam lah cakap gini gitu. Yang saya yang saya takut kali apa? Ni bukan orang lain ni, jiran sendiri juga. Dia kata, ini cukup kau hajar statement ni. Ini yang buat orang bergaduh ni, betul tak? Tu kita jangan salah faham benda-benda gini. Okey. Dan tiada sayugia ia hilang, bahkan jika hilang ia wajib menghasilkannya. Kalau dah tak erti nak marah langsung, tu dah kira macam kena macam jadi orang bodoh lah. Jadi orang bodoh. Saya pernah tengok tau dulu masa saya duduk flat lepas asar ada seorang lelaki ni, dia bawa seorang lelaki. Dia kata, ustaz ni pengurusi surau ni, ustaz lah, orang tua kan. Ustaz nak berubat. Lepas tu dia orang yang dibawa berubat ni orang lelaki yang tinggi lah.
Dia penata senyum macam orang tak betul lah. Nampak penilaian kita orang tak betul lah. Katanya kena buat dengan isteri dia. Wallahualam, saya tak tahulah. Dia kata gitulah. Senyum Allah, macam-macam kita nampak lah dan kita belajar lah. Tak tahulah apa benda masalahnya sebenarnya, kita tak tahulah. Jadi kalau kita ni dah rasa tak marah langsung, bini kita keluar dengan orang pun tak marah, bini kita naik motor dengan lelaki, dia kata, bang, tadi tengah hari pergi Jalan Teguk Rahman, tumpang ada budak lelaki lah kat pejabat dia. Malas lah nak parking. Tumpang lelaki tu naik motor 2 orang pergi Teguk Rahman, beli barang balik. Kita tak marah langsung. Kita kata apa? Aku telah memecahkan marah. Ni salah. Tak marah. Lagi kata, bagus juga jimat duit kereta. Lagi, kalau lelaki gini-gini kan, teruk lah. Betul lah Lepas tu cakap dengan dia, jangan buat macam ni. Mana boleh naik motor dengan lelaki. Alah, dia kata, budak tu fit boy, saya dah anggap macam adik. Bukan soal anggap tak anggap. Dia bukan adik awak. Saya anggap dia macam adik saya. Dia kata, tak boleh. Dia lelaki yang bukan mahram, betul tak? Adik tak adik lah. Tak boleh. Dia kata, tak, saya menganggap dia macam adik. Tak boleh. Kita tetap marah dia. Kita kata, tak boleh. Kalau dia kata, abang jangan marah. Abang redha. Abang redha. Apalah abang macam ni redha pula. Dia kata, redha sifat terpuji. Betul, redha sifat terpuji. Redha pun dia. Orang tu mengaji tak nak datang. Sama macam orang kalau tak pakai tudung kan, dia tak boleh cakap begitu. Suami saya tak kisah. Bukan suami kau yang buat syariat. Betul tak? Dia kata, saya suami tak kisah, saya pakai sendiri. Bukan soal suami. Soal tu Allah bagi syariat, dia wajib. Suami kisah ke tak kisah, itu satu hal lain. Tapi dia kena tutup aurat lah begitu. Dia kata, suami kata tak apa, nanti pencin tutup aurat. Pencin tutup aurat. Kalau kau sampai pencin, nasib kau baik lah. Ini salah. Ada papar-papar muka di papar-papar iklan ni, bermakeup-makeup, ada apa pakai tudung lah, menggaya-gayakan fashion. Dia kata suami saya redha. Redha bukan pada benda-benda yang tak ada manfaat, benda-benda dosa tu bukan redha. Sama juga macam kata saya tak pakai tudung, kenapa? Saya belum ikhlas. Itu ikhlas tu bab lain tau. Lepas tu kalau kita tak belajar, kita akan ada salah faham yang sangat ketara. Salah faham yang sangat ketara. Okey. Muka surat 91, penawar bagi hati. Okey. Dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Maknanya dia takkan hilang. Sifat marah ni. Bahkan jika hilang ia, wajib. Wajib ni maknanya tulis dekat nota, wajib pada syarat. Wajib pada syarat. Maknanya kalau tak jadikan dia ada, maka berdosa. Kenapa hukum dia wajib? Jangan tak marah lah. Jangan tak marah. Ada masa kena marah lah. Cuma cara marah tu nak kena betul lah. Jangan marah mengamuk-ngamuk, bakar rumah, baling-baling barang. Itu bukan marah. Itu mengamuk. Itu lain. Kita marah. Jangan salah tau. Jangan salah. Terutama nanti dia akan jadi fitnah pada agama. Dulu saya ada cerita lah sebelum Covid. Tapi sebab lama sangat saya cerita balik lah. Dulu saya saya jadi AJK Surau. Saya jadi bendahari kan. Kita memang buat masa tu surau ni dekat bawah. Dan kita memang taruh notis. Pintu kecil ni, pintu besar tak buka. Sebab dalam pun tak sempat masuk kereta, sempit. Pintu kecil kita taruh. Sila tutup pagar lepas masuk. Kenapa? Sebab keliling ni ada quarters. Quarter government yang lama tau, JKR. Yang ramai duduk ni orang India. Dan orang ni dia belanjing. Jadi kita dah banyak kali nampak anjing masuk. Tapi ada jemaah ni, itulah dia tak nak ikut arahan. Dia buka pagar tu, dia biar dia masuk, dia biar je masuk. Pernah terjadi satu kali, saya masuk, saya lambat, saya ambil wuduk. Bila saya lepas ambil wuduk, saya nampak anjing yang dekat tengah surau. Anjing tu kena hujan, dia tengah buat situ. Dia tengah kibar-kibarkan badan dia basah. Lepas tu saya nampak kat luar, ada orang pukul ada seseorang lah. Memang jadi kecoh tau malam tu. Jadi kecoh. Tapi kita orang surau pergi jumpa keluarga dia, kita minta maaf bagi pihak jemaah apa semua, selesailah. Tu kita tak faham Kita nak marah tuan anjing tu buat apa? Bukan tuan anjing tu sengaja letak anjing di dalam tu. Dia pun tak sengaja, dia kata. Dia sebab hujan turun, abang dia datang, dia kata, dia buka pagar, anjing tu keluar lari, tengah-tengah hujan tu dia tak tahu anjing di mana, tiba je untuk surau.
Jadi pergi kejar dan tangkap anjing tu, ada orang pukul dia dekat dalam kawasan surau. Orang kita lah, jemaah kita ni nyari tak berlaku kekecohan tau. Kita ni dalam tebal muka ni nekat tak kira apa jadi jumpa keluarga dia minta maaf. Saya seusaha mendari 3 orang pergi jumpa minta maaf. Kenapa marah tak ada tempat. Kita cakap dengan pakcik ni, kenapa kau pukul orang ni dengan kayu? Wah, dia kata jihad lah apa benda. Ni salah faham. Dia tak sengaja melepaskan anjing ni kat dalam, anjing dia yang masuk. Betul tak? Kita settle lah. Apa tu, adalah buang kapet ke apa, saya tak ingat lah. Yang saya ingat tu sama kapet. Ni punca dia apa punca dia marah tak ada tempat lah. Tak faham apa yang patut marah, apa yang patut kena terangkan supaya dia faham. Apa yang patut kena kawal marah tu, jangan teruk sangat. Tu marah tu nak kena faham apa benda tu. Nanti kita ingatkan benda ni betul punya salah. Jadi kalau tak ada langsung pun tak boleh juga. Kerana bahawanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Perkakas untuk perang orang jihad fisabilillah ni, orang kafir yang menentang Islam ni, memang dia naikkan semangat. Sebab tu ada gendang perang. Sebab tu ada sahabat dia boleh rempuh tengah-tengah orang kafir yang dulu menentang Islam ni, tengah-tengah kalut ni dia boleh rempuh. Ada yang kata, mari aku telah mencium bau syurga dia masuk. Ada yang salah belikat tu juga. Kenapa? Dia ada rasa marah pada orang yang menentang agama Islam ni. Waktu kalau orang mempermainkan Islam ni, memang kita kena marah. Dia kata-kata Islam ni bodoh ke apa benda, kita betul kena marah. Memang kena ada rasa marah. Jangan kita kata tak apa, diam tak boleh. Kita kena marah, tapi marah dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul lah. Jangan buat benda tak betul pula, melanggar undang-undang tak boleh pula. Ada saluran dia yang kita kena buat lah. Kalau kita perlu komplain officially, kita komplain officially. Kalau perlu komplain officially, buat officially. Siapa buat saluran yang betul? Keamunian yang kena jaga juga. Kita ni hidup macam-macam bangsa ada yang kena jaga. Jangan kita buat benda-benda yang datangkan fitnah kepada agama kita. Kita pakai kopiah kat luar, kita pemarah kat pejabat. Orang sampai kata, aku kalau lebay-lebay ni aku tak percaya. Memang banan-baran je. Kenapa? Pengalaman dia lihat orang pakai kopiah agaknya penabaran. Agaknya lah, mungkin dia rasa orang itu. Atau dia lihat abang dia, adik dia kan. Dia kata ni kalau orang sini penabaran. Padahal dia tak tengok lagi ramai tak penabaran. Dan dia tak nampak lagi, dan tak pakai kopiah pun lagi ramai penabaran. Jadi dia menilai itu dengan satu benda salah. Jadi kalau kita ada nampak pada diri kita ni identiti agama lah, sepatutnya kita kena ada. Sebab we have to be proud to be a Muslim, patutnya. Jangan malu nak pakai kopiah. Pakai. Pakai kopiah. Apakah kita tidak bangga dengan kita berada dalam Islam? Kita mesti bangga. Kita mesti bangga. Kita menjadi umat Rasulullah, kita mesti bangga. Orang lain boleh bangga, betul. Peminat Chelsea boleh bangga pakai t-shirt Chelsea, betul. Peminat Barcelona bangga pakai t-shirt, tulis lagi belakang apa benda pemain yang terkenal. Dia pakai, dia proud. Kena pula malam tadi MU menang, dia pakai baju MU pergi Putrajaya. Dia proud. Kenapa dia proud? Dia ada something yang dia proud. Dia bangga. Tapi kenapa kita Muslim nak pakai kopiah kita malu? Maknanya kita nak seronok dengan Islam ke? Macam mana dia orang seronok dengan bola sepak dia? Ramai yang macam ni. Waktu kalau suami pakai kopiah bagi sokongan. Suami pakai serban bagi sokongan. Walaupun banyak benda lagi yang dia ada kekurangan, tak apa, support dia, bagi sokongan. Dengan peli-peli. Ini suami pakai serban, peli Wali Songo nak pergi mana surau, dia panggil suami dia Wali Songo. Kawan tu baru belajar rukun semayang semalam, baru habis rukun 13 tertib, itu pun tak faham lagi banyak. Dia panggil Wali Songo. Kawan ni kata pedih betul lah ujian ni. Ujian yang boleh keluar ke sini. Betul, kadang-kadang ujian dia keluar ke sini. Sama macam isteri kita baru nak pakai sarung tangan. Selama ni baju dia macam ni, nampak dia punya aurat. Baju tu pergi pejabat, kita hantar dia. Dia pun peluk kita naik motor, kita nampak ada sarung lengan. Bagi dia sokongan. Cakap dia, abang setuju sangat awak pakai ni. Bagus. Pakai lagi, bagus. Bagus. Kenapa? Inilah kita nak serius pada lutut aurat. Dengan peli dia.
Ingatkan ustazah mana? Panggil dia ustazah. Kawan tu baru nak pakai. Bagilah dia semangat untuk didekatkan diri dengan Allah. Betul tak? Bagi dia semangat. Kalau dia pakai tu dulu pakai ketat, sekarang dia tak pakai ketat, puji dia lah. Kalau perlu puji, puji lah. Dulu dia pemarah, sekarang ni nampak dia dah slow down sikit dah. Puji dah, cakap lah, abang tengok awak dah berubah, bagus. Syukur pada Allah. Allah yang ubahkan diri awak, bagus. Mungkin ada kebaikan awak buat dengan anak-anak, jika Allah ubahkan diri awak jadi lebih baik. Sama juga suami dulu pemarah, sekarang tak pemarah. Puji dia, abang sikit nampak, sekarang nampak dah slow down sikit. Bagus bang, bagus. Kita sama-sama lah berubah abang jadi baik. Sama-sama kita masuk syurga. Betul tak? Mesti target kita tu. Sama-sama kita masuk syurga. Jadi rupanya puji memuji ni ada peranan dia sendiri lah, untuk bagi orang semangat. Itu Rasulullah dia banyak puji sahabat untuk bagi dia semangat daripada lebih jadi baik. Okey. Dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebaikan. Saya dulu masa jadi pengurusi surau kan, macam inilah. Ini bawah flat bukan? Atas ni flat, tak ada kan? Dulu kami punya surau bawah flat. Saya kadang-kadang sekali tu saya balik rotation dah pukul 10. Pakai uniform lagi ni, balik dia side. Pergi Melaka di mana, pakai uniform lagi. Parking je nampak orang surau ada dekat bawah flat lah. Ustaz jom buat operasi. Dia kata operasi apa? Tangkap budak hidugam. Surau memang selalu buat. Surau atau berduduk, memang selalu buat. Dengan masjid lah, lepas tu ada masjid. Saya kata nantilah sekarang Ustaz, sekarang dia orang tengah ada dekat 10. Flat tu ada berapa tingkat 12 kot. 12 tingkat. Kita pun ada dekat 10, betul. Ada 3 orang. Tengah hidugam. Yang seorang tu saya nyanyi lagu Scorpion lagi. Pegang dia. Awak buat apa ni? Kau buat apa ni? Tanya budak-budak ni. Bukan budak besar tau. Dia jadi 5, jadi 6. Yang 4, jadi 5, jadi 6. Saya tak buat apa makcik. Tangan ni ada gam yang tin hijau tu, dah melok. Saya tak buat, mata pun dah macam buka tak buka. Dia tengah hayal tau. 3 orang. Yang seorang tu menyanyi. Yang seorang tu ditumbuk muka dia. Tak tahulah apa benda penyakit pun tak tahu. Hidugam ni kata apa benda, kita pun tak tahu kan. Lepas tu saya ambil tangan dia. Saya tengok. Memang bau dia memang kuat lah. Saya tonggang lah. Gam tu jatuh dekat seluar saya. Saya pakai jeans. Jin tu, jin. Bukan J-A-N. J-A-N. Pergi side masa tu kan, pakai jeans, pakai uniform lah. Kena seluar saya. Saya pun tak apalah, kena seluar tak apalah. Dia balik basuh. Rupanya balik, seluar saya berlubang. Saya terasa pedih. Apa benda pedih kaki, seluar saya berlubang. Rupanya saya dapat tahu lampu Kalimantan yang dekat flat ni, yang hilang ni, dia orang ambil, tumbuk, dicampur dengan gam secukup rasa. Rupanya, akhirnya saya tahu. Dia tahu asid, dia tahu benda ni. Ya Allah, memang nak mati lah saya tu budak ni. Lepas tu dia sedut 3 kali, dia tahu dia plastik, saya tak mau ajar lah jangan tiru LCD di rumah. Lepas tu dia adalah, dia tutup dengan apa, dengan dia punya baju kan, dia hidup. Lepas tu dia kena 4-5 kali dia sedut nama panjang, lepas tu dia hayal lah. Tapi yang sedihnya bila kita tak nak bawa polis, budak-budak ni kecil lagi, tak nak rosak masa depan dia. Jadi kita bawa dia jumpa mak bapak dia. Ada yang kena pelempang mak bapak dia, ada juga yang disalahkan kita. Dia kata saya tak percaya anak saya buat. Padahal anak dia kata anak saya ni dia bukan hayal, dia kena rasuk. Kalau nampak dia dekat mana-mana dia macam jerit, dia kena rasuk. Saya kata kak, akak cium tangan dia sekarang. Macam ada ustaz lah kat rumah dulu, Ustaz Alim. Dia ni imam masjid. Kadang-kadang mak bapak panggil, anak saya ni baru dah jam 6 kena rasuk. Menjerit, menyanyi, meracau. Dia kata senang je. Mula-mula dia tengok budak ni. Kalau budak ni dia tahu budak liar, dia ambil tangan budak ni, panggil mak bapak dia, cium tangan dia sekarang. Bawa apa? Bawa gam lah. Itu rasuk dia, tuan tu gam. Mak bapak dia tak tahu yang dia hidung gam.
Saya cukup kesian lah. Saya secara peribadi cukup kesian Kadang-kadang bukan mak bapak dia tak ada duit. Mak bapak dia orang biasa lah macam kita lah. Bukan mak bapak bercerai, bukan mak bapak apa. Waktu tu nak marah pun dia tak guna, anda tengah hayal, betul lah Saya kesian lah, kesian. Orang Allah lindung kita, keluarga kita, semua-semua lah dia benda tak baik ni. Jadi mungkin mereka awal tu dah kena marah lah kalau dapat apa-apa yang tak berkenan kan. Jangan main fikir ruji je lah. Ada perlu, mungkin kita kena pukul, kita kena pukul lah. Tapi pukul yang ada had je lah. Lepas tu dia kata marah ini tak boleh hilangkan. Ada orang tak marah, anak buat apa pun tak marah, bini buat apa pun tak marah, suami buat apa pun tak nak tegur. Nanti dah rosak, nanti susah. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, macam anjing perburuan, dan hanya senya dikenaki dengan memecahkannya itu, mengajar dia, ajar. Marah ni macam anjing. Anjing ni kita boleh kawal. Nak marah ke, nak kejar ke, nak perlahan ke, nak gigit ke, tak gigit ke, kena ajar marah ni. Memecahnya maksudnya mengajarnya atau mengawalnya. Itu maksud memecahkan itu. Mengajar dia atau mengawal dia, hingga ia mengikut akan akal dan mengikut akan syarak. Syarak ni apa? Syarak ni maknanya undang-undang agama. Jangan tak faham syarak ni apa. Syarak ni maksud dia undang-undang agama. Tanya musuh berapa? Okey. Mana marah ni kita kena ajar. Engkau kena ikut SOP ni. Nak marah pun kena ada SOP Bukan marah-marah tak tentu arah Bukan baran-baran tak tentu arah Saya dah jumpa lah, saya kerja-kerja ni dah jumpa lah macam-macam. Kadang-kadang tak apa benda lah, mood tak baik baling report dekat tangga pun ada. Meeting baling file kepada orang pun ada. Saya dah jumpa sebelum ni, saya cakap betul. Hempas file, padahal orang tahu dia ni orang biasa je. Tak tahu pagi tu dia bergaduh dengan bini dia ke apa benda ke. Tiba-tiba dia dia hempas file dia keluar kejap, bilang 2 minit, dia kata dia masuk, I'm sorry lah, tadi saya marah. Memang kau boleh cakap sorry kan, tapi kau punya image dah tercalar, betul tak? Kau bukan pakat kecil tau, kau pakat besar ni. Patutnya tunjuklah contoh dengan budak-budak ni. Kau bukan budak-budak, kau orang tua. Kau bergaduh dengan bini kau, itu kau punya pasal. Betul? Sorry lah, tadi aku bergaduh dengan bini. Kau tu kau punya pasal lah bini kau, bini aku. Betul tak? Tapi kalau saya cakap betul. Kenapa kau bawa jabat? Kenapa kau marah budak-budak aku? Kenapa kau marah budak kau? Kenapa? Sorry lah, aku pergi jadi bergaduh dengan bini. Tu bergaduh dengan bini kau lah. Kan dia jadi macam ni kan. Dia bergaduh dengan suami dia masuk office, sekretari. Habis budak-budak tanya pasal klaim, habis semua dia angkutnya. Rupanya saya dapat tahu dia bergaduh dengan lelaki dia. Kau bergaduh dengan lelaki kau, it's your problem, you know. Kau jangan babitkan cerita ni dengan kami. Adanya bergaduh dekat pejabat, balik dia bantai anak dia. Betul tak? Dia marah suami dia. Suami dia nampak dia diam. Suami dia ni nak tanya, penat ke? Apa budak penat? Amboi. Suami dia pula bacalah ayat Quran. Suami dia para wali. Inna Allaha ma'as sabirin. Apa ridin dia. Amboi, jangan layan. Dia gaduh dekat pejabat, dia marah anak dia. Nampak? Kesian dekat anak-anak tau. Anak dia silap, selalu anak dia silap bisa pukul. Hari tu anak dia silap, dia belasah anak dia. Nampak? Anak-anak yang jadi. Kenapa? Dia tidak memecahkan marah dia dengan mengajar dan gunakan akal. Maknanya kita tak boleh marah orang lain. Kita tension kat pejabat ialah urusan kita. Betul tak? Kalau kita rasa balik ni kan ada yang kena marah ni kan, jangan balik dulu, rehat dulu kat pejabat. Cool off. Saya dulu internal audit 5 tahun. Kami ada exam. Dia ada 4 paper lah. Kalau lulus 4 paper ni jadi CIA, Certified Internal Auditor. Kena lulus 4 paper. Paper 1, paper 2 objektif 500 soalan. Objektif. Dah duduk rapat-rapat, duduk macam biasa. Ni seorang kan. Wah, kita boleh duduk exam, kita wah dia boleh bincang kawan ni bertiru ni. 20 orang satu room untuk exam. Oh, kata ni boleh tiru ni. Duduk sebelah ABC tau.
Rupanya dia orang lagi pandai. 20 orang ada 15 set of question. Orang ni soalan satu, kita tengok soalan satu lain tak sama. Soalan kita nombor 250, dia soalan satu. Soalan sama yang pemesir senyum ni. Ketiga lah. Rupanya dia orang lagi pandai. Tu ada dia punya exam tu. Antara soalan tu dia tanya pasal mengawal kemarahan lah. Jadi kalau kita belajar dekat reporting audit ni, dia ada satu fasa nama dia cooling off. Bila kita dah buat report, kita dah buat exit meeting ni maknanya kita present lah apa-apa kelemahan jabatan tu. Dia ada entrance, dia ada exit. Entrance ni kita terangkan apa tujuan kita audit. Nanti exit kita tunjuk dekat dia dalam slide apa kelemahan yang jabatan yang kita jumpa, yang minta diperbetulkan. Selalunya mereka akan kata tak setuju lah. Kadang-kadang sampai mereka bergaduh lah. No, dia gigi. Kita cakap, dia cakap. Jadi rules dia, report tu kita bawa balik, kita terus submit kat bos dulu. Bos akan cakap kena ada cooling period 3 hari. Kenapa? Masa kita dah pegang report tu, kita tengah marah. Jadi kalau kita type, kita terwatak, kita akan cerita yang teruk-teruk pada dia. Jadi bos kata kalau ikut audit ni rules, kena ada cooling period. Relax 3 hari dulu. Jangan tengok report tu, relax dulu, pergilah cuti ke, pergi buat kerja lain ke, apa-apa. Hari keempat baru tengok balik, baru betulkan report tu. Maknanya perasaan marah dia dah tak ada. Rupanya dalam audit pun ada cooling period tu. Macam kita dah buat perusahaan dan sesuatu lah, kita jangan marah, jangan buat perusahaan. Sebab tu kalau pada hakim, haram dia menjatuhkan hukuman waktu marah. Atau dia nak kencing, atau dia nak terberak, atau dia jatuhkan hukuman. Kau nak berak lah? Cepat-cepat, bersalah, 6 tahun dia berak. Tak boleh dah gitu. Betul tak? Tak boleh itu. Dia kena jatuhkan hukuman dia kerana dia tak ada dah terberak, dia tak ada tergesa-gesa, dia tak ada terkencing, dia tak ada marah. Dia kena kontrol dia marah, dia relax, dia faham dulu, okey dia baca, okey awak ni salah ni, hukuman itu betul. Kalau dia jatuhkan hukuman masa marah, haram. Tapi kalau pasangan suami isteri bergaduh, waktu marah tu dia jatuh talak jatuh. Lepas tu kalau marah-marah, bergaduh pasangan marah, pergi keluar lah. Pergi dekat, kat mana kita makan dulu? Kat mana sini ada kedai makan tu kan? Pergi makan dulu, relax dulu, tengok ada bola dulu, baru balik. Jangan masa marah tu bercakap, ni nanti peluru 3 biji tu keluar berat lah. Saya dah dengar lah orang Tuan marah ni dia kuasai akal. Sebab tu dia kata sini apa kalau kita tengok kitab dia kata apa mengajarkannya marah ni, ajarkan dia hingga mengikut ia akan akal. Marah ni dia kena follow SOP tu dah berakal. Lepas tu kalau marah sampai hilang akal dia bahaya. Kalau kes suami isteri lagi bahaya. Ada orang telefon, Ustaz, nangis-nangis macam mana ni Ustaz? Suami saya dah taklid talak 3, bergaduh petang tadi, dia berniaga pasal malam. Call saya 12.45 malam. Bergaduh-gaduh, suami dia kata kau jangan keluar berniaga pasal malam. Kau keluar juga, kau kena cerai talak 3. Dia kata gitu. Dia ni tengah marah, dia kata peduli apa? Dia kata gitu. Dia keluar, dia balik pukul 11, pukul 10 lebih dia balik. Dia tengok suami tengah menangis atas kursi. Suami kata apa? Kita dah bercerai talak 3 dah. Dia kata gitu. Suami pun naik motor dengan nangis-nangis, dia pun tak tahu bagaimana pergi rumah kawan dia. Kawan dia telefon saya. Saya kata, kalau apa yang saya faham lah, memang dah bercerai lah. Berapa punca tadi? Marah tadi lah tu. Suami nak tunjuk kuasa dia, dia bagi syarat. Kau bagi ni, dia salah. Dan isteri dia nak tunjuk marah dia, dia langgar. Jangan sampai peringkat tu lah. Betul lah. Besok menangis sendiri besok. Besok bukan siapa yang menyesal, dia juga yang menyesal. Hanya benda-benda kecil. Sebab benda-benda kecil tu bahaya, marah ni bahaya. Kenapa aku datang sini bateri dah habis? Ni nak azan
Biar aku datang je bateri habis. Aku datang je bateri habis. Korang beli bateri ke dia RM2 je. Oh, bateri mahal. Nak azan? Pesan? Isi azan dulu. Ya, Ben? Kau tutup ni? Ada? Ada. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka bergerak-gerak ia ni marah tadi. Marah ni dia bergerak, dia keluar daripada hati kita, yang mana tak mungkin benda ni hilang. Bergerak-gerak ia tu, maknanya marah ni keluar daripada mulut kita, daripada hati kita. Dia kata, hendaklah, dia kata, dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Mesti marah ni ada aturan syarak dia lah, dia kena marah. Mesti marah ni berpandu pada akal. Tak boleh main marah-marah suka-suka hati kita, ikut nafsu kita, ikut perasaan kita, tak boleh. Jadi berusaha lah. Itu nama dia pemarah. Pemarah ni dikatakan sifat kepada mazmumah, sifat terkeji. Imam Al-Haddad, Habib Al-Haddad, dia kata dalam kitab dia kata apa? Sumber bahagia hati ni apabila engkau membuang segala sifat mazmumah. Sifat terkeji lah. Mazmumah ni terkeji. Antara sifat mazmumah ni ialah marah. Ramai orang ada masalah dalam keluarga dia, terutama orang perempuan, kerana suami dia memiliki sifat pemarah.
Atau anak-anak dia yang lelaki yang perempuan pun ada juga memiliki sifat marah. Bila ada mazmumah, riak ke, sombong ke, dengki ke, cinta dunia ke, cinta kebegahan ke, loba makanan ke, loba bercakap ke, pemarah ke, apa-apa saja di dalam rumah ada, Imam Haddad kata, Habib Al-Haddad kata apa? Engkau takkan bahagia. Bermarah ni memang tak bahagia. Sakit hati pun takkan bahagia. Kita akan bahagia, hati kita akan bahagia selagi ada pemarah ni. Jadi dah diajar ni pemarah ni apa? Kawal dia, ajar dia, pecahkan dia dengan aturan, memberi dia faham akan aturan akal dan aturan syarak. Bukan kata tak boleh marah, boleh marah, tapi ada aturan dia. Rasulullah ni dia nampak ada orang Arab Badui. Kalau dulu dalam kitab ni kata Arab Badui ni orang kampung-kampung dia datang, dia kencing dekat masjid. Sahabat nak bangun dah, nak pukul, nak marah kan. Orang kata biar dulu, biar dia habis dulu. Sebab apa? Kencing ni kau tengah kencing, pukul dia lari satu masjid lah, habis dia kencing. Betul tak? Allah ni dia bijaksana, biar dia selesaikan dulu. Lepas tu suruh sahabat ambil air, jirus dan beritahu dengan dia dalam masjid tak boleh kencing. Tu je Rasulullah buat. Orang kencing dalam masjid tau, punya sahabat Rasulullah ni dalam mendidik tak terlawan lah. Tak terlawan tau. Dia nak didik orang jadi sabar tak terlawan tau. Orang jumpa dia tanya soalan yang sama, dia boleh sabar. Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling baik lepas solat? Rasulullah kata apa? Kau minta kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kau minta dosa kau diampun. Itulah Rabbana Atina tu lah. Lepas tu minta dosa kau diampun. Dua doa ni. Besok lelaki ni dekat Madinah ni datang lagi jumpa Nabi, tanya soalan sama. Hari ketiga tanya soalan sama. Nabi jawab benda yang sama hari kedua. Nabi jawab benda yang sama hari ketiga. Punya sabar dia. Dia tak kata, semalam dah tanya, kau nak aku stapler mulut kau. Dia tak kata gitu. Itu kita, itu aku lah. Aku kalau online orang tanya, aku tunjuk stapler. Tanya. Mana tak geram, baru cakap dah tanya. Baru cakap tadi, ini tak sah, tanya soalan yang sama. Itu kita. Rasulullah ni dia sabar. Hari keempat datang lagi ni, tanya soalan sama. Apakah doa yang paling baik untuk aku baca lepas solat? Hari keempat. Kalau kita tak tunggu hari keempat lah, hari kedua, ketiga kita balik handphone lah. Betul orang tanya kita, abang siapa nama? Sufian. Besok orang tanya lagi kat pintu, abang siapa nama? Sufian. Hari ketiga kena pian lah sekali dengan dia. Nak tahu. Kita kalau kita gitu, kalau saya gitu, memang kita tak akan rasa. Kalau tak marah pun kita rasa, apa budak ni gila tanya benda yang sama. Hari keempat dia tanya lagi, wahai Rasulullah, apa doa paling baik untuk aku baca lepas solat? Rasulullah kata, kau duduk sini. Kau duduk. Dia suka duduk. Sebab dia tengok orang ni dah tanya 4 kali. Engkau dapat 2 benda ni, engkau menjadi orang yang paling beruntung dunia dan akhirat. Apa dia? Engkau selamat, dapat bahagia kat dunia dan akhirat, dan kau dapat dosa kau diampun. Baru dia diam. Hari kelima tak datang dah. Itu yang dikatakan, siapakah yang aku lebih hormat daripada ibumu? Ibuku kan? Rasulullah kata, ibumu. Selepas tu, ibumu kan? Lepas tu, baru ayahmu. Rasulullah jawab ni dengan sabar. Tak lawan sabar dia. Dan Rasulullah bila orang kata dia sabar, dia kata apa? Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ini ada hadis. Kenapa kata Rasulullah kata tak ada yang lebih sabar daripada Allah? Orang hina Allah, Allah bagi makan. Orang sembah berhala, Allah bagi makan. Orang sembelih orang Islam, Allah bagi makan. Sabar Allah. Mungkin ada kes orang bala, tapi kebanyakannya tak ada. Orang tak semayang, Allah bagi makan. Allah bagi naik pangkat. Allah bagi anak. Allah bagi rezeki yang melimpah. Orang kafir, orang Malaysia yang kaya banyak bukan orang Islam, betul tak? 10 nama, yang nama 10 top 10 tu seorang aja orang Islam. Siapa nama tu? Yang tu apa, Tuan Said apa tu nama tu kan? Dia je nama dah sekarang 10 kaya, lain-lain semua orang Islam. Allah beri, kenapa? Sifat Rahman dia, dan dia sangat sabar. Dia sangat sabar. Allah itu sabur, dia sangat sabar dia. Dia nanti kita ni mengulurkan taubat, memohon taubat atas dosa yang kita buat. Dia tak pernah jemu nak dengar kita taubat. Rasulullah kata, engkau tahu tak, ada seorang sahabat cerita, aku meninggikan suara dalam masjid. Maka Rasulullah panggil aku, dia beri aku nasihat. Rasulullah kata, bertaubat engkau kerana engkau telah buat dosa meninggikan suara dalam masjid. Dia tanya Rasulullah,
Contoh kata taubatlah bila pintu masih terbuka. Dia tanya Rasulullah, oh taubat ni ada pintu? Ya, ada pintu. Luas mana pintu dia? Dia tanya Rasulullah. Allah kata, kalau kau ambil kuda paling laju belah kanan pintu, kau suruh kuda ni lari, kuda paling laju atas dunia lari, tak sampai pada pintu kiri ni, kuda ni akan main masa 70 tahun, Rasulullah kata. Maknanya besarnya pintu taubat ni, Allah nak tunggu pintu taubat. Allah nak ampunkan, tapi kita hanya taubat main-main. Istighfar sambil mengantuk, istighfar sambil tidur. Allah nanti, engkau buat dosa siang hari, aku tunggu engkau taubat malam hari. Engkau buat dosa malam hari, aku tunggu engkau taubat siang hari. Kerana Allah itu bersifat tawwab. Tawwab ni penerima taubat. Lepas tu kita lepas wudu kita baca kan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Lepas tu jangan lupa taubat. Kalau kita selama ni pemarah, kalau orang bagi kita nama yang menunjukkan watak kita, nama kita Leman, ada nama Leman tak? Tak ada kan? Contoh lah, Leman ada 3 pejabat, kita pun nama Leman. Orang tanya Leman mana? Leman rimau. Kita kena tukar watak. Tak ada rimau manja, miau, atau kan rimau tu kucing. Rimau dia tahu nak belasah orang je, betul tak? Leman mana? Leman tu, rimau berantai tu, mana kita garang. Kalau tanya Leman mana? Leman wali. Mana kita ada, walaupun kita bukan wali, mungkin kuali kan, tapi kita ada satu pandangan pada rakyat, pada orang biasa, dia nampak kita ni okey. Bukan nak bangga, kita boleh bangga juga, kita syukurlah. Pokoknya kita ada benda yang kita rasa Allah beri kita yang kita kena syukur. Leman mana? Leman wali. Leman mana? Tu yang cakap lemah lembut tu. Bukan lemah lembut yang tu. Bukan tu bang. Jangan salah faham. Lemah lembut ni maknanya dia tidak berkasar dengan orang lah. Kalau yang au tu pun berat juga tu. Tapi ada orang dia pakai lelaki, tapi mungkin watak dia ada macam au sikit lah. Itu lain. Dia kata Leman mana? Tu yang seorang tu, yang lemah lembut tu, cakap baik tu. Itu bagus satu. Kalau panggil kita Leman mana? Tu Leman rimau tu. Leman mana? Leman gila babi. Lagi teruk. Leman mana? Leman tu gila murah lazah. Dia panggil kita bukan gila babi, gila murah lazah. Murah lazah ni 2 kan? Tahu kan apa kan? Bukan kucing tau. Ada budak B-boy dulu dia ngadu saya, nak murid je tu. Bang, dia marah saya cakap Arab. Dia kata apa? Tak tahulah, muka lazah apa benda. Saya diam tu, saya tak explain dengan dia tau. Dia kata apa tu bang? Dia panggil saya abang. Saya tak explain dengan dia. Saya takut dia pergi tumbuk kakak ni. Kakak tu panggil dia, buah lazah kejap. Wah hajar betul, janganlah panggil orang buah lazah, betul tak? Sama macam kau panggil dia, najis berat di sini. Budak ni memang tak faham. Janganlah panggil orang gitu jahat ke apa, janganlah panggil dia buah lazah ke apa. Mungkin ini dia tak tahu. Minggu depan dia pergi surau, dia dengar najis mu'alazah. Ini yang kakak tu panggil aku. Besok pelopang ni mu'alazah. Ada orang buat itu kan. Kita jangan provoke bagi orang marah lah kat kita, betul tak? Apapun benda banyak boleh bincang. Kalau kita mesyuarat AJK surau ke, orang tak setuju dengan kita kena kontrol. Ada orang memang watak dia gitu. Orang panggil dia Mr. Objection tau. Apa kita cakap mesyuarat, dia mesti tak setuju. Bukan kita cakap, orang lain cakap, dia mesti tak setuju. Dan dia mesti nak pendapat dia diikuti. Pernah jumpa tak orang ni? Orang AJK tu para wali memang tak adalah. Aku dulu AJK ni dulu AJK Perkim, AJK Biro Dakwah Perkim Ceras, Joint Management Body Department, Ketua Pemuda Masjid, AJK Badan Khairat. Cakaplah apa benda ni, NGO ni. Sampai dah tak larat nak mesyuarat tau. Dia mesyuarat ni tak apa, yang kita geram ni, mesyuarat lepas isyak. Semayang lah isyak sini, lepas tu mesyuarat betul tak? Lepas isyak kita nampak kita dengan imam yang luang. Yang lain bukan JK dah balik. Kita kata, Mam jadi tak mesyuarat. Tak tahulah, dalam SMS, sudah SMS lah. Tak ada pun cakap tangguh, duduk lah. Dah pukul 9. 9.30 baru datang, 3-4 orang. Tak cukup quorum lagi. Datang pula, nak semayang dulu, belum semayang. Lepas tu dah semayang, nak mula. Datang pula lagi seorang, bawa nasi lemak. Kita makan dulu, aku lapar kata. Aku tu yang aku nak penampak tu. Kita dah tunggu dia 45 minit tau. Saya itulah antara sebab saya tak suka duduk-duduk AJK ni sebab ni lah.
Tak ada disiplin. Kau kena fikir orang lain ni, orang ni banyak kerja nak buat, betul tak? Lepas tu nak mesyuarat, tamu mesyuarat ni kena konsep dia yang selalu orang pakai KISS kan? KISS, betul? Keep it short and simple. Jangan bincang benda melit-lerit tau. Ini bincang, okey, Maulid Nabi, teh ke kopi? Angkat tangan, teh. Teh bagi hujah, kopi bagi hujah. Bila nak habis syarat? Buatlah teh kopi orang tak mati, betul tak? Kita lantik seorang tukang masak, okey, abang nak beli kopi ke nak teh ke nak beli teh ais ke apa buat, ni duit. Dah, okey. Siapa nak panggil ustaz? Okey, kau panggil ustaz. Nanti kau cakap dengan saya, siapa ustaz dapat? Okey, dah, jalan. Apa lagi nak cakap? Nak masak ke tidak? Nak masak, okey, akak. Okey, akak jaga masak orang perempuan. Akak nak berapa duit? Berapa nak beli timun ke, nak beli acar, nak buat apa? Anak ni dah ni. Dah, cukup lah balik lah. Ini mesyuarat surau kadang-kadang sampai 2 pagi tau. Siapa duduk 2 pagi? Sampai tak larat nak duduk. Kadang-kadang pun 1 pagi. Itu pun terberhenti kenapa? Ada budak datang. Bah, adik makan avion kat rumah, aku balik. Saya cakap betul ni bukan masa ini. Adik dia tak tahu main apa, termakan avion. Kesian, nasib baik tak ada apa-apa. Itu baru berhenti mesyuarat. Patutnya tak boleh macam ni, betul tak? Kita ni, tu saya kata ada benda kita kena decide lah, kita pengusi kan. Ada benda kita cuma decide antara pengusi AJK dengan Benari dah lah. Kalau kita tanya 38 orang ni round the table, okey, kau nak kopi ke nak teh? Kau nak silap ke apa? Memanglah baik buat kemah tidur surau bang. Tu saya cakap betul lah. Sejak tu saya ada orang panggil Ustaz jadi AJK ni, ada nak bina masjid lah. Dulu surau tu saya duduk situ. Saya kata saya tak nak lah, nanti nak mesyuarat. Dia kata Ustaz mesyuarat pun online. Bunyi tak ada online pun. Saya tak nak lah, keluarkan nama saya lah. Saya tak nak. Sebab masalah ni, tanya orang rumah saya memang cuba pancul lah serapat mungkin. Kalau saya kata saya sampai 11.30, saya cuba sampai 11.30. Tapi kalau orang lembab ni, orang kadar kelembapan tinggi ni, betul-betul merosakkan diri saya. Tak pasal-pasal jadi marah, tak guna, betul tak? Dia pujuk lah dengan hati, dah takdir dia lembab. Tu dia cakap Allah takdirkan dia lembab. Nak cakap apa, reza, memang reza. Tapi kadang-kadang kita jadi marah sebab apa? Orang buang masa kita. Saya demikian itu, mana ni? Maka dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Apa petunjuk jangan marah ni? Akal dengan syarak. Akal dengan syarak. Akal dengan syarak. Akal dengan syarak. Jadi kalau dia nak bergerak-gerak nak keluar tu, tanya akal. Bolehkah aku marah ni, kena ni? Setakat mana aku boleh marah? Undang-undang lama kata aku nak marah tidak? Tu akal dengan syarak. Dan tiada menjalahi ia akan keduanya, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Anjing tu kata marah ni macam anjing perburuan. Tuan ni ibarat akal dia. Engkau pergi ambil, kau datang balik. Maknanya kita boleh kontrol dia. Tu dalam Quran kata mulianya anjing pemburuan ni, sampai gigitan itu kita boleh samak, kita boleh makan. Anjing pemburuan yang hina ni, yang kata najis berat ni, kalau dia diajar sampai dia jadi gitu, dia boleh buat buru. Hebat ni kalau dia beri ilmu ni. Itu anjing. Manusia lagi dahsyat. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh. Nak kontrol marah ni bukan main-main ni. Bersungguh-sungguh dengan mengajar dia. Ajar anjing ni. Ajar perasaan marah ni. Ajar dia sungguh. Kau ini kau tak boleh marah sama sekali. Ini kau boleh marah ada had. Ini kau marah, kau warning dulu, kau jangan marah. Lepas tu kau nasihat lagi. Mungkin ada semasa kau marah, tapi marah kau ada cara dia. Kau tak boleh baling barang, kau tak boleh mengamuk, kau tak boleh menjerit tu kampung dengar, tak boleh. Tak pernah dalam sejarah kata Nabi ni menjerit habis kampung dengar, tak pernah. Dia paling marah pun muka dia merah nampak. Tu je. Dulu kami mengaji dulu, kadang ustaz marah juga. Dia kalau marah dia buat je tau. Ana dah cakap jangan buat. Dia begitu je. Saya bertiga saya Ana dah cakap jangan buat kan. Dia tak ada jerit. Tapi dia pejam mata tu dia nak kontrol tu. Ana cakap jangan buat kan. Itu marah dia lah, tu maksimum tu. Dia boleh kontrol marah dia. Lepas tu orang boleh hormat. Kalau terjerit-jerit maknanya tak boleh kawal lah. Anjing ni jadi liar lah. Anjing yang umpama marah ni, anjing ni
Bila liar, dia akan gigit siapa saja. Itu yang macam-macam boleh buat tu. Boleh sampai hilang akal, orang kata kena rasuk syaitan kan. Ambil pisau pergi bunuh orang sebab marah benda-benda kecil kadang. Kalau suami isteri ni akibat dia lagi dahsyat lah, cerai berai yang tak sepatutnya berlaku. Dan demikian itu mungkin boleh jadi dengan bersungguh-sungguh pada mengajar marah itu. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah. Nak marah tahan, nanti dulu, fikir dulu. Boleh marah ke tak boleh marah ni? Lambatkan diri dengan marah. Sebab tu kalau orang baran ni dia panggil, dia ni hot tempered, maknanya dia ni cepat marah. Lambatkan dengan rasa nak marah ni, tahan dulu. Dan membiasa memaafkan, muka surat 92, membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Maafkan orang. Kita bergaduh adik-beradik, kita maafkan adik-beradik kita. Dan lebih baik kita mohon maaf dan kita beri kemaafan. Itu cepatlah lega. Banyak orang bergaduh adik-beradik berpuluh tahun tau. Saya dengar kawan-kawan kata lah, dia kata buat apa aku minta maaf, adik aku yang salah. Adik aku tua daripada aku. Adik aku kena minta maaf aku. Aku I'm older brother, dia kata. Elder brother. Aku lebih tua daripada aku, abang sulung. Dia memang salah. Semua orang kata dia salah. Kakak kata dia salah. Dia kena minta maaf dengan aku. Itu yang bergaduh sampai 10 tahun tu. Yang hancur hati apa? Yang hancur hati mak bapak. Mak bapak tengok beli raya je, bertembung je, sisir muka, pandang gitu. Kenapa punca ni? Marah lah ni, marah tak habis. Kadang benda kecil je. Benda kecil sangat. Bukan benda harta pusaka pun. Kecil sangat benda-benda lain lah. Hal anak-anak, anak dia kata anak dia bodoh, anak dia kata anak dia bodoh, gitu-gitu je. Kadang-kadang mula peringkat bergurau, dan lama mak dia masuk campur, bapak dia campur, lama jadi gaduh yang besar. Jadi dia tak nak memberi maaf dan dia tak nak memohon maaf. Adik dia pun sama. Dia kata bukan aku salah, bukan aku minta maaf dengan Abang Long. Akhirnya sampai mati tak tegur. Ini saya dah dengar cerita macam-macam ni. Patut tak boleh begitulah. Kalau kita rasa nak marah juga, sebab tu orang kata elok simpan gambar tu. Kenangan kita dengan abang kita simpan lah. Mungkin ada gambar kecil-kecil kan. Kita rasa nak marah, kita tengok pada gambar tu. Nanti kita kata, oh aku dengan abang aku dulu main-main. Kita kurang rasa marah dengan dia. Saya dulu masa anak saya nikah, anak saya nombor 1, 2, 3. Anak nombor 3 nikah. Masa tu dia belajar lagi. Dia belajar dekat USIM, dia ambil degree. Tahun 3. Tahun 3 nikah. Ada 2 pasangan. Jadi dah nikah 2 pasangan ni, Ustaz Hafiz, Selangor punya lah, Jais punya. Lepas ni dia kata, korang 2 orang, lelaki ni, update Facebook, saya dah nikah. Jadi awet tak kacau. Dia saja buat lawak lah. Nombor 2, lepas ni suruh kawan-kawan ambil gambar sebanyak mungkin. Lepas tu simpan dalam handphone ke, dalam pendrive, print buat album. Dia kata tahu tak kenapa? Dia tanya pengantin 2 orang ni lah, 2 pasangan nikah ni serentak. Kenapa? Dia orang kata tak tahu Ustaz. Bila bergaduh nanti tengok album. Ni masa nikah aku dengan dia dulu. Gitulah. Pergi jalan-jalan dia kata ambil gambar, print, simpan dalam album. Nanti bila gaduh-gaduh tengok, ni aku pergi ni dekat Terengganu ni, aku pergi Kelantan dengan rumah aku. Jadi kenangan yang baik ni, kenangan yang indah ni datang balik. Jadi nak marah ni pun rasa kurang. Kenapa? Memang ada silap masing-masing, ada silap, betul tak? Tapi kita nampak kenangan kita yang baik, yang banding dengan dia pun banyak. Jadi apalah salah kita memberi kemaafan atau memohon kemaafan. Orang Melayu dah ajar dulu kan, tidak akan apa? Ular tidak akan hilang apa? Hilang bisa. Betul? Tidak akan hilang ular apa? Nyusuk akar. Lebih kurang itulah. Jadi kalau kita ni kita tak buat begitu, dia kata nanti bila bergaduh-gaduh, nanti dia kata takut jadi macam merebak-rebak lah. Takut merebak. Jadi Ustaz Hafiz pencadangan tu saya setuju dengan tu. Betul. Saya fikir dia kata betul juga. Rumah tangga ni begitulah kan. Kadang-kadang ada selisih faham, kadang apa kan. Tapi orang kata jangan berlarutan lah. Lepas tu kalau kunci dia boleh sabar, kunci dia boleh bermaaf, memberi maaf, selalunya dengan izin Allah lah rumah tangga ni boleh kekal lah 30-40 tahun saya mati je kadang. Tapi kalau salah seorang ni ada sifat pemarah, ini agak susah nak kawal.
Walaupun seorang je, antara dua ni seorang ada pemarah. Ni agak payah nak kawal lah. Selalu dia jadi macam-macam tak baik lah. Jadi dia kata, macam mana kau cara nak memecahkan ni, jangan jadi baran. Satu, kau lambat marah. Satu lagi, kau mudah memaaf dan memohon maaf. Kita tak berdosa kita minta maaf dengan isteri kita. Kita tak berdosa mohon maaf dengan anak kita. Kalau kita balik kerja, kita dah pening kan. Anak kita desak, wah kata nak beli ni, wah anak kita kena sound. Anak kita menangis, anak kita mengajuk. Tak salah, nanti dah malam-malam dah cool down sikit, kita cakap abang minta maaf lah. Tadi patutnya abang tak boleh marah awak. Tak sepatutnya abang marah awak. Kita kata, aku bapak, engkau kena minta maaf aku. This is very wrong. Aku kalau dah cakap Jerman tu kena faham lah. Ini sangat salah. Dan Islam tak ajar gitu. Ini sangat salah. Nanti anak dendam ni. Apa salah kita masuk bilik dia kata abang minta maaf. Memang abang salah. Abang okey, abang salah. Tadi abang balik kerja, abang penat. Abang terbawa-bawa hal-hal kerja. Abang minta maaf Abang minta maaf okey, abang minta maaf tau. Betul-betul abang cakap ni. Apa dengan tangan dia abang minta maaf. Selalunya budak-budak dia akan mudah menerima maaf. Selalunya lah budak-budak remaja kan, dia akan mudah menerima maaf. Jadi hubungan pun tak keruh. Tapi kalau kita tak nak memberi maaf, atau anak kita salah, dia minta maaf kita kata tak maafkan kau. Oh ni sangat bahaya. Suami isteri kata bang minta maaf bang, saya tak maafkan awak. Sampai mati tak maaf awak. Lepas tu demi Allah saya tak maafkan awak. Ini sangat bahaya lah. Orang yang keluarkan perkataan ni selalu dia mengikut perasaan dia. Dan perasaan itu tidak dipandu oleh akal dan syarak. Apalah salah kita maaf kan? Apa salah kita maafkan dia? Dia mungkin buat satu silap, tapi dia ada 2000 kebaikan. Betul tak? Sama dengan kita dengan suami kita. Mungkin dia buat satu silap, dia ada 2000 kebaikan kat kita. Kenapa dengan satu silap ni kita nak robohkan apa yang kita dah bina, betul tak? Lepas tu dia ajar sini kan. Engkau nak pecahkan, kau kawal. Dan cara kau nak kawal macam mana? Engkau lambat marah. Jangan cepat marah. Ada orang cepat marah, lambat nak cool down. Ada orang lambat marah, cepat cool down. Ini bagus. Lambat marah, cepat reda. Yang tak bagus, cepat marah, lambat reda. Berterusan, bermusuh-musuh, berdendam-dendam, berdengki-dengki. Kadang-kadang bersorangan kan. Kadang-kadang dalam jabatan. Jabatan ni pergi meeting, dia entam jabatan ni. Jabatan dia pula next meeting kau jaga. Kita orang kumpul dulu, kita entam kau balik. Lepas tu jabatan ni buat open house. Jangan jemput jabatan ni. Ini celaka jabatan ni. Dia kata celaka. Kau tak ingat dulu di meeting budak-budak dia hentam kita, tahu tak? Patutnya jabatan ni kita kena jemput dulu. Kita dah bergaduh dengan dia. Minta maaf lah kan, tu hari meeting kita ada. Yelah, masing-masing kita pressure kan, buat pressure kita kan. Alah ni biasalah kan, okey lah kita minta maaf lah. Saya dulu kan, masa tu saya ngajar dekat UIA Gombak. Bukan UIA Gombak, saya ngajar kat Vocational Gombak. UIA Gombak ni dekat UIA Gombak. Jadi selalunya hari Jumaat saya minum pagi dulu dekat kedai depan tu. Saya selain subuh dekat masjid apa tu, dekat MRT MRT tu belah kiri ada masjid kubah kuning tu. Lepas tu saya pergi minum kat sana. Lepas tu saya mengajar lah. Pukul 7 lebih mula, pukul 8 lebih dia orang masuk kelas, habis lah. Ada Friday morning kelas lah, saya mengajar sana. Satu hari tu ada budak duduk depan saya dekat luar kedai ni. Oh bang, dia kata, dia panggil abang. Ni abang saya ni Saya nampak dia punya muka lebih kurang saya je, sebaya. Saya cakap, daripada mana ni? Abang tak ingat saya sekolah teknik. Saya dulu saya form 4, abang form 5. Dia kata gitulah. Dia kata dulu kita pernah lawan bola, terkelah kita bergaduh abang. Dia sebut lagi tu. Dia kata saya pensyarah UIA, dia kata. Wah boy, pensyarah UIA. Abang buat apa? Ya, aku ni ngajar-ngajar sini lah, budak-budak ni, budak kita. Lepas tu saya tanya ni, ada group tak? Budak form 4. Lepas tu WhatsApp dah ada. Ni kira dalam 8 tahun, 7 tahun lalu lah. Ada grup form 4. Gini lah saya kata, sebelum kita berpisah ni, awak ambil gambar saya, sebut nama saya, cakap saya minta maaf kepada guru-guru form 4 jika saya ada buat salah, main bola, bergaduh ke apa benda ke, macam-macam lah. Saya suruh dia buat tau. Kenapa? Saya kata ni peluang saya minta maaf dengan dia orang. Kita sekolah dulu, kita tak tahu kan, apa yang kita samsik ke, nakal ke, mana kita tahu. Jadi dia kata minta maaf, cakap terang saya minta maaf.
Okey, okey, saya buat sekarang. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar, dia kata, dia tunjuk saya. Ini Abang Husaini, kau kenal tak? Ni. Aku jumpa dia kat sini. Dia cakap, dia minta maaf jika ada salah waktu sekolah. Dia tunjuk saya perkataan tu. Saya dah lega lah. Lepas tu kita minum lah. Makan selemak. Dia kata, saya tanya, apa respon dia orang? Dia tunjuk lah. Tak apalah bang, dia kata, biasalah abang nampak sihat, apa semua macam-macam dia kata lah. Janggut dah putih, apa macam dia kata lah. Dia kata, tak apa bang, kita sekolah dulu sama nakal. Kami dah maafkan semua kesalahan senior kami. Ramai yang cakap gitulah. Copy paste. Saya dah kan lawan bola antara kelas. Sekolah tu macam-macam watak kan ada kan, perangai kan, kita panggil tak betul, kita ingat betul. Kalau dia tak maafkan kita, nanti ke akhirat kita ada problem. Dan dulu kita tak belajar pun ya, betul tak? Sekarang ni kita dah faham biasalah memohon maaf, biasalah memberi maaf. Itulah antara cara nak memecahkan marah pada level 1. Pada perkara yang pertama. Ni SOP pukul berapa? Malah aku mengajar kat sana Selangor SOP azan isyak gitu Ustaz. Pukul berapa dah? Real? 8.47. Dah lah kot. Selalu Ustaz berhenti pukul berapa? Pian? 5 minit lepas azan? 10 minit lepas azan? Azan tadi 8 berapa? 8.20. Ni dah overdose. Overdose lah. Ni dah over ni. Dia dah over masa dah time. Okey, saya berhenti lah. Bagi saya fokus 2-3 bulan ni, bab ni. Sebab apa? Bab ni, orang bagi hati ni kita dah lama tinggal dulu tau. Masa mula PKP dulu, Airul ingat tak? Kita tak baca kan? Kita baca fiqah kan? Jadi kita dah tertinggal. Saya nama boleh lupa. Ehsan Hairil kan? Kerja plus kan? Bukan plus dia apa? LM. Banyak saya dah pakai mask lagi saya tak kenal. Jadi 2-3 bulan ni kita akan baca. Kita baca satu kitab pula PKP ni Nanti dah mungkin kuman pun dah tak ada, SOP pun kata dah boleh panjang sikit, kita panjang lah. Saya bukan apa, ada ustaz-ustaz cerita dia kena mengadu. Orang mengadu dekat pejabat agama, kata dia tak ikut SOP, lama sangat ngajar. Sekarang lama sangat ngajar pun ketangkap. Yang main pun ketangkap lah, kena warning. Tak mengajar, salah mengajar, lama tak boleh. Kita berhenti sini lah. Ni pun dah lama, dah lepas setengah jam lepas azan kita berhenti. Jadi 2-3 bulan ni kita akan baca Benar Bagi Hati dulu. Nanti harga dah reda kita baca dulu kitab InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.